pada subuh yang mulia dapat sama-sama kita hadir sembahyang subuh berjemaah pada pagi yang penting pagi ini kerana ada penamaan calon kita pada pagi ini. Jadi kuliah kita ni mungkin tidak ambil masa yang panjang, cuma sekadar untuk menyebut dua peristiwa yang berlaku di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam satu waktu berlaku satu peperangan dan Nabi sallallahu alaihi wasallam menyuruh para sahabat semua berkumpul lebih awal lepas sembahyang subuh, lalu mereka berkumpul depan rumah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pada waktu itu masing-masing tak tahu, menunggu-nunggu siapakah ia akan dipilih sebagai panglima tentera. Pada zaman kita ni hari tak tahu siapa yang akan dipilih sebagai ketua, sebagai pemimpin, sebagai calon. Jadi masing-masing tunggu depan rumah Nabi dalam keadaan masing-masing berebut-rebut untuk duduk depan. Yang rendah menjinjingkan kaki supaya Nabi nampak dia. Sebab Nabi akan istihar siapa panglima yang dalam peperangan tersebut. Jadi peperangan zaman Nabi ni panglima dia tak tetap, ketua tentera tak tetap, dia bergilir-gilir. Ada masa Nabi lantik Abu Ubaidah, ada masa Nabi lantik sahabat-sahabat yang lain. Tetapi dalam peristiwa ini Nabi SAW berkumpul bila lihat ramai sahabat-sahabat, tentera-tentera bersiap di depan rumah Nabi. Maka masing-masing menunggu pengumuman Nabi siapakah yang akan dipilih sebagai panglima tentera. Bila Nabi tengok semua naik perhati, tiba-tiba orang yang Nabi cari tak ada, tak datang pagi tu. Maka Nabi tanya sahabat, di mana Sayyidina Ali? Mana Ali? Aku tak nampak Ali pagi ni. Iaitu menantu Nabi SAW, Sayyidina Ali bin Abi Talib. Lalu kata sahabat, ya Rasulullah, Sayyidina Ali sakit mata. Di tengah sakit mata, dia tak datang kerana matanya bengkak, sakit mata. Lalu kata Nabi, panggil Sayyidina Ali. Pergi panggil dia. Maka sahabat-sahabat tahulah bahawa Nabi nak lantik Sayyidina Ali jadi panglima tentera. Dan orang yang depan sekali, Nabi nak pilih Sayyidina Ali. Lalu Sayyidina Ali pun dibawa depan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi tanya, kenapa kamu? Kata Sayyidina Ali, sakit mata ya Rasulullah, bengkak kedua mata dia, merah. Maka Nabi SAW suruh Sayyidina Ali menghampiri baginda. Lalu Nabi SAW ludah dalam mata Sayyidina Ali. Nabi ludah mata, dua-dua mata. Maka kata Sayyidina Ali, tiba-tiba saja bila Nabi ludah, hilang sakit mata. Sakit pun hilang, merah pun hilang. Baik segera, pulih segera. Ini mukjizat, jangan kita buat macam tu. Kalau kita ludah masuk hospital terus yang sakit mata pun, ini mukjizat Nabi SAW. Setelah sembuh itu, maka Nabi lantik Sayyidina Ali sebagai panglima. Lalu Sayyidina Ali tanya Nabi, ya Rasulullah, apakah kamu nak supaya aku menyuruh mereka sebagaimana kita? Apakah kamu nak golongan kafir itu jadi macam kita, yang beriman semua, cara pergi paksa, mereka minta tunduk kepada Islam, beriman dengan Allah Ta'ala, dengan cara kekerasan. Lalu kata Nabi, bu'istu rahmatan, aku ni diutus untuk bawa rahmat, bukan bawa bencana. Nabi ni diutus untuk bawa rahmat, bukan bawa bala, bukan bawa bencana. Sebab tu Islam bila datang satu tempat, maka dia bawa rahmat di tempat tersebut. Bila dia pergi satu kaum, dia mendapat bawa rahmat kepada kaum tersebut. Bila dia pergi pada satu daerah, maka daerah tu mendapat rahmat dengan Islam. Sebab tu Islam bukan datang pemimpin yang zalim. Kalau kita tengok zaman peperangan di antara Islam dengan tentera Mongol, tentera Mongol bila dia masuk, maka dia akan musnahkan semua. Dia akan rampah, dia akan bunuh, dia akan bertindak zalim dengan kejam. Sebagaimana kita tengok Yahudi yang buat kata umat Islam sekarang. Kata Nabi, bu'istu rahmatan, aku diutus bawa rahmat. Di mana Islam pergi, biar nampak rahmat tempat tersebut. Kena bertukar suasana. Kalau suasana tak tenang, jadi tenang. Harmoni jadi harmoni, suasana tak baik jadi baik. Kerana iman pada Allah Ta'ala ni
mendapat dua perkara, dua kelebihan. Walau anna al-qura amanu wattaqau la fatahna alaihim barakatin minas sama'i wal ard. Kata Allah Taala, kalau penduduk sebuah kawasan, satu daerah, satu negeri, satu negara beriman pada Allah Taala dan bertakwa pada Allah, la fatahna, kami akan buka, Allah Taala akan buka pintu-pintu keberkatan, pintu-pintu rahmat Allah, pintu keberkatan yang dibuka, yang turun daripada langit dan yang keluar pada perut bumi. Syarat penduduk tu beriman dan bertakwa pada Allah. Sebab tu kalau kita tengok dalam sejarah Islam, Islam datang ni, dia bukan untuk menjajah, untuk membebaskan, untuk membuka. Bila Islam pergi ke Mesir, di zaman Amr bin As, panglima tentera, dilantik sebagai gubernur di Mesir, zaman Sayyidina Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu. Maka pada masa itu Islam ni datang ke Mesir kerana orang Kristian Qibti di Mesir tulis surat minta pertolongan Sayyidina Umar Al-Khattab. Kerana mereka dah tak tahan dengan kezaliman pemimpin mereka. Yang menindas, yang mendekat rakyat, yang menindas rakyat, yang buat zalim pada rakyat dia sendiri. Bukan nak tunjuk kekuatan pada musuh, tapi nak tunjuk kekuatan pada rakyat sendiri. Dizalimi rakyat dia, ditindas, dikenakan pelbagai cukai yang menyusahkan rakyat. Akhirnya rakyat yang Kristian ni, walaupun pemimpin dia Kristian, tulis surat minta Sayyidina Umar Al-Khattab datang bantu mereka, nak bebaskan mereka daripada kezaliman pemimpin dia sendiri. Jadi Sayyidina Umar Al-Khattab mengantar satu pasukan tentera dipimpin oleh Amr bin As. Alhamdulillah, Mesir berjaya dibebaskan. Berjaya pemimpin zalim berjaya dikalahkan dan Islam mentadbir Mesir. Islam memerintah di Mesir. Umar Al-Khattab melatih Amr bin As jadi panglima tentera di Mesir, jadi gubernur di Mesir. Jadi Islam memerintah Mesir dalam keadaan Islam yang sangat minoriti. Majoriti rakyat Mesir masa itu ialah Kristian Qibti yang tidak beriman dengan Allah Taala. Jadi yang beriman sikit. Kita boleh bayangkan kalau kerajaan tu minoriti, maka tentulah dalam Islam ni kerajaan bertanggungjawab melindungi rakyat, sama ada rakyat itu Islam atau bukan Islam. Kerajaan wajib lindung dia. Kalau dia bukan Islam sekalipun, kerajaan wajib lindung nyawa dia, harta dia, maruah dia, kehidupan dia, budaya dia, dan keselamatan nyawa dia. Sebab tu dalam sistem negara Islam, tentera tu mesti orang Islam. Orang bukan Islam tak payah jadi tentera. Tentera Islam wajib lindung orang bukan Islam. Keselamatan nyawa dia, harta dia. Maka orang Islam diwajibkan bayar zakat. Manakala yang bukan Islam diwajibkan bayar jizyah. Jizyah ni macam cukai melindungi, tanggungjawab kerajaan lindung dia. Lindung dia, maka dia kena bayar. Kebayar jumlah yang sangat kecil, dia bayar jizyah kepada pemerintah. Maka bila dibayar secara jizyah, wajib bagi kerajaan lindung dia, nyawa dia, harta dia, maruah dia kena jaga. Sebab dia dah bayar macam cukai perlindungan, zakat dan jizyah. Lalu pada masa itu timbul masalah, di mana tentera Islam tu sikit, tak ramai sebab Islam minoriti. Yang majoriti Mesir masa tu bukan Islam. Jadi serangan tentera Rom makin hari makin kuat. Menyebabkan Amr bin As jadi gubernur, dia bimbang takut tentera Islam tak mampu nak jaga keselamatan orang bukan Islam. Sebab tentera Islam sikit. Macam mana nak buat? Serangan tentera Rom makin kuat. Lalu sebagai gubernur, dia kena lindung rakyat dia sama ada Islam atau bukan Islam. Lalu Amr bin As tulis surat kepada Sayyidina Umar Al-Khattab. Ada dua pucuk surat. Satu surat pentadbiran, Amr mengadu tentang bagaimana nak buat dengan serangan Rom hari yang makin kuat dan dibimbang tak dapat lindung, tak dapat melindungi rakyat dia yang ramai yang bukan Islam. Surat kedua ialah Amr bin As tak tahu macam nak buat. Maka di Mesir pada masa itu tradisinya, dia campak membunuh wanita-wanita yang lawa setiap kali pada masuk musim bulan 7. Di mana bulan 7 masuk, dia Sungai Nil tu jadi surut. Dia surut. Menyebabkan banyak kebun-kebun kering, air-air tak ada dan banyak tanaman-tanaman musnah. Biasa tradisi zaman jahiliah,
Ya, mereka campak perempuan dalam sungai Nil. Tiap-tiap tahun menjelang bulan 7 dicari seorang wanita, cabut undi mana-mana wanita yang kena akan diarak, diusung, dicampak dalam sungai Nil sebagai pengorbanan kepada penunggu dalam sungai Nil. Bila Islam memerintah Mesir, ya, berlaku bulan 7 ni kemarau. Ya, air mula surut. Lalu mereka mari jumpa Amr bin As. Macam nak buat ni? Boleh tak kita korbankan perempuan? Amr kata tak boleh. Itu zaman jahiliah. Islam haramkan. Tak boleh kita bunuh. Di mana-mana nyawa yang tidak berdosa dicampak, diberi pada penunggu dan sebagainya. Tak boleh. Ya, syirik pada Allah, haram perbuatan tu. Ya, lalu bila Amr berlarang, maka ya, sungai ni makin kering. Ya, penduduk mula berpindah. Tanaman-tanaman mereka kering kontang. Tak erti nak buat apa. Lalu Amr bin As tu disurat pada Umar Al-Khattab. Minta petua, minta pendapat Sayyidina Umar macam mana nak atasi masalah ni. Ya. Lalu Umar Al-Khattab tulis 2 surat. Satu surat pentadbiran tadi. Antara dikata Sayyidina Umar Al-Khattab, wahai Amr bin As, sekiranya kamu dah tak boleh jaga keselamatan orang yang bukan Islam negara kamu, kan bilangan tentera Islam sikit, dan orang bukan Islam tak wajib jadi tentera, ya, maka kan itu kamu kena pulang balik duit jizyah. Pulang balik duit jizyah ni kepada orang bukan Islam. Sebab jizyah ni jaminan nyawa dia, jaminan keselamatan dia, harta dia. Kalau dah kamu tak boleh jamin, pulang baliklah duit tu. Pulang balik. Lalu Amr bin As memanggil ketua-ketua kaum yang bukan Islam. Lalu cerita keadaan sebenar. Dia kata, tuan-tuan tahu, kami orang Islam minoriti. Kami mentadbir kamu semua dengan penuh keadilan. Tanpa mengira hak masing-masing. Diberi hak-hak yang layak bagi orang terima. Bilangan tentera kami sikit. Dan tuan-tuan tahu, tentera Romawi makin hari makin kuat, menggila, mengganas. Aku sangat bimbang bila aku tak boleh jamin keselamatan kamu kerana bilangan tentera sikit. Aku mengadu pada Khalifah Amirul Mukminin Umar Al-Khattab. Umar minta aku pulangkan balik duit jizyah yang aku ambil daripada kamu sebagai jaminan keselamatan nyawa kamu, harta kamu. Ya. Oleh kerana kerajaan tak boleh jamin, maka aku nak pulang balik duit itu. Ya, aku akan pulang balik duit pada kamu semua sebagai tanda bahawa masing-masing kena jaga diri, kena jaga keselamatan nyawa, keluarga sebagainya. Kerana kerajaan minoriti sangat. Apa yang berlaku? Pemimpin-pemimpin kaum yang bukan Islam berkata pada Amru, wahai Amru, kami tak akan terima balik duit kami. Ambillah pada kerajaan. Mari kita bersama-sama mempertahankan Mesir. Mari kita bersama pertahankan Mesir daripada serangan Romawi. Walaupun dia ni Kristian, yang menyerang tu Kristian. Ya. Begitulah mereka rasa nikmat keadilan Islam. Ya. Akhirnya mereka bersama pertahankan Mesir. Alhamdulillah, Mesir kekal menjadi sebuah wilayah Islam sampai hari ini. Di atas sifat keadilan Islam. Sebab tu saya sering kali sebut, kalau orang bukan Islam ni tahu hak mereka dalam sebuah negara Islam, mereka akan minta untuk bernaung di bawah naungan Islam. Ya. Mereka sanggup, mereka akan minta. Pasal apa? Islam menjamin hak dia, keadilan dia. Ya. Ya. Sama ada dia ni, ya, orang bukan Islam yang tidak syarat tidak musuh Islam lah. Ya. Ada juga yang kafir, disebut kafir harbi, yang anti-Islam, yang musuh Islam. Oleh kerana dia memusuh Islam, maka Islam akan musuhi dia. Ya. Tapi kalau dia baik dengan Islam, maka Islam baik dengan dia. Ya. Sampai Nabi beri amaran, man azani zimmiyan faqad azani. Ya, siapa-siapa menyakiti hati orang bukan Islam yang baik, maka sama menyakiti Nabi SAW. Itu surat pertama. Selesai masalah. Alhamdulillah. Maka timbul masalah kedua tentang air sungai Nil yang surut tadi. Macam mana nak buat? Satu surat. Surat Sayyidina Al-Khattab ditulis kepada sungai Nil. Ya, jarang kita jumpa orang hantar surat ke sungai. Ya. Ada surat. Ya, Sayyidina Umar tulis surat kepada sungai Nil. Ya, tajuk dia pun kepada sungai Nil. Maka surat tu dibaca oleh Amr bin As tepi sungai Nil. Ya, antara kandungan surat Sayyidina Umar, wahai sungai Nil, sekiranya kamu mengalir dengan kuasa kamu, kehendak kamu, terpulang pada kamu nak pasang ke nak surut, ikut kamulah. Tapi kalau kamu mengalir dengan kuasa Allah, ya, dengan kekuasaan Allah Ta'ala, mengalir pasang ni dengan kuasa Allah, maka adalah kamu naik balik, pasang balik air kamu. Jangan biarkan manusia syirik pada Allah. Ya, jangan biarkan manusia durhaka pada Allah, buat benda-benda yang karut-marut. Lalu surat tu dicampak dalam sungai Nil. Lepas Amru baca surat tu dicampak dalam sungai Nil.
Apa yang berlaku? Tiba-tiba air sungai Nil pasang balik, naik semula. Dan tidak surut-surut sampai sekarang. Ya. Sebagaimana yang kita tahu, Sayyidina Umar ni hebat. Ya, kata Nabi, yang Umar, kamu ni bukan orang, dia takut, syaitan pun takut kamu ni. Kalau kamu lalu satu lorong, syaitan akan lari pada lorong tersebut. Ya, ni Sayyidina Umar Al-Khattab. Ya, hebat dia ni, sampai syaitan, iblis pun takut. Ya. Riwayat mengatakan, ya, di mana syaitan sengaja menyesatkan manusia dengan berbagai-bagai cara. Ya, syaitan nak merosakkan akidah, nak merosakkan amal kita macam-macam cara. Bukan satu cara, berpuluh cara. Orang ni cara lain, orang ni cara lain, orang ni cara lain. Setiap kita ada kekuatan, ada kelemahan. Setiap manusia, tak boleh elak dah. Ada kelebihan kita ni. Ya, tapi kadang-kadang ada orang dia tak tahu kelebihan dia. Dia tak sedar kelebihan yang ada pada dia. Sedangkan Allah Ta'ala menjadikan setiap manusia ada kelebihan. Ada kelebihan. Ya. Dan setiap manusia ada kelemahan. Ya. Kerana kita makhluk. Makhluk ada kelemahan dia. Setiap manusia ada kelemahan dia. Syaitan tahu kelemahan orang ni apa dia. Ada orang kelemahan dia dengan diuji harta. Ya. Diuji dengan perempuan tak apa lagi. Ujian pangkat tak apa lagi. Diuji dengan perempuan habis. Ya. Ada orang diuji dengan perempuan tak apa. Diuji dengan pangkat kebesaran tak apa lagi. Uji harta habis. Ya. Ada kelemahan masing-masing. Ada orang diuji dengan kelemahan dia, pantang orang puji dia. Bila puji sikit habis. Awak ni lawa lah, comel lah. Habis. Dapat puji sikit, boleh bawa tidur pun boleh. Ya. Ada orang kelemahan dia macam-macam. Sebab tu syaitan bila nak merosakkan manusia, ya, dia ada perancangan dia, ada planning dia, ada roadmap dia. Ya. Na'udzubillah. Bila syaitan nak rosakkan seorang manusia, bukan setahun, 2 tahun, seminggu, 2 minggu dah. Kadang-kadang dia letak target 10 tahun nanti aku nak pakcik dia berzina. Aku nak sipulan ni berzina. 10 tahun akan datang. Maka dia mula susun satu. Dalam keadaan kita tak sedar, kita terikut satu-satu langkah-langkah syaitan. Sebab tu Allah Ta'ala sebut wala tatabi'u khutuwatis syaitan. Jangan kamu ikut jejak langkah syaitan. Bukan selangkah, bukan 10 langkah, berpuluh langkah syaitan. Ya, dia nak manusia, kemuncak dia manusia yang syirik pada Allah. Macam cara nak buat, macam-macam cara. Ya, ada dengan perkara khurafat, ada dengan perkara bid'ah, ada dengan cara menafikan perintah Allah, ada menafikan hukum Allah, ada menolak ayat Quran, tolak hadis Nabi yang sahih. Macam-macam cara. Ya, dan masing-masing tu kadang-kadang dia tak sedar. Dia tak sedar yang dia buat tu salah. Ya. Sebab tu yang paling payah sekali ialah bila orang tu sesat, dia tak sedar dia sesat. Ya, dia sesat dah. Kawan ni kata kita ni sesat dah ni 2 kali musim ni. Dah, tadi yang lain. 3 kali musim tak sedar lagi sesat. Ya, yang paling payah sekali bila orang tu dalam keadaan dia sesat, dia tak tahu kesesatan dia. Ya, maka kerana itu Allah Subhanahu Wa Taala turunkan pada kita panduan. Sebab manusia ni kena ada panduan. Tuan-tuan beli handphone ni pun kena ada manual dia, ada buku. Ya, kita beli kereta, ada buku dia, buku panduan dia. Dia ajar satu-satu. Kita beli mikrofon ni pun. Mikrofon ni pun ada buku panduan dia. Hatta air ni pun. Air ni pun ada panduan dia. Ditulis ni. Ya, berat dia banyak mana, sumber dia banyak mana, daripada mana tempat dia. Siapa yang jamin halal ke haram ke, apa jenama dia. Semua ada. Ya. Air mineral sebotol yang harga RM1 ni pun ada panduan dia. Supaya kita nak minum ni kita tahu. Air ni keluaran mana. Halal ke tak halal. Ya. Kalau tuan-tuan pergi kedai, tiba-tiba tuan-tuan dapati air ni tak ada stiker ni. Kosong macam ni. Tuan-tuan beli ke tidak? Ya. Tengok botol dia tertutup rapat. Tak ada tanda-tanda terbuka. Cuma stiker tak ada. Ya. Kita tak beli. Padahal bukan nak makan pun stiker ni. Ya. Tapi kenapa tak beli? Kerana ada kecacatan. Ya. Kerana tak ada stiker. Ya. Tentang air pahit. Bukan tetah memang air pahit pun ditulis air pahit. Ya. Tapi kerana ada kerosakan. Islam ni agama daripada Allah Ta'ala. Ya. Bila daripada Allah, dia mesti sempurna. Kenapa sempurna? Sebab daripada Allah. Ya. Kalau makhluk tak sempurna. Kita pakai kasut, berjalan, lama-lama tapak kasut kita makin haus. Pasal apa? Kan datang manusia. Tapi kita berkaki ayam, berjalan pakai kaki ayam, tak pakai kasut, makin lama tapak kaki bukan makin haus, makin tebal. Ya. Kenapa makin tebal? Sebab dapat Allah Ta'ala. Sifat Allah maha sempurna. Sebab tu Islam ni, dia maha sempurna. Rabbaniyah.
bukan rahban. Islam bukan rahib. Orang paling baik dalam Islam bukan orang yang duduk dalam masjid, bukan duduk berzikir, duduk baca Quran, tak. Orang paling baik ialah membawa kebaikan Islam di luar masjid, dalam pentadbiran, dalam ekonomi, dalam menyusun masyarakat. Nampak hebat Islam. Kenapa? Kerana Islam ni ada panduan. Ada Quran. Walaupun Nabi wafat, Quran Allah pelihara sampai hari kiamat. Sepatutnya Quran makhluk ni lebih lemah, ya, lebih lemah, tapi tak. Kata Allah Taala, inna nazzalna zikra wa inna lahu lahafidh. Kami yang turun Quran, kata Allah. Maka kami yang jaga, Allah yang jaga Quran. Maka Quran ni berpuluh-puluh kali cuba dirosakkan, dimusnahkan oleh musuh-musuh Islam. Mereka pindah ayat, pindah baris, mereka cetak dengan tukar ayat tu, tukar ayat ni. Bahkan ada satu surah-surah ditambah surah. Dalam Quran ada surah Al-Mu'minun, ditambah surah Al-Muslimun satu lagi. Ditambah, direka-reka. Tapi setiap kali mereka cuba nak pindah, setiap kali mereka cuba nak ubah, maka terus diketahui, dapat kesan terus. Sebab itu bila berlaku peristiwa yang menyebabkan Nabi SAW membaca kunut nazilah ni, ialah kerana satu peristiwa, di mana satu rombongan mari jumpa Nabi daripada satu kabilah, mengata, ya Rasulullah, kampung saya ni alhamdulillah dah jadi Islam semua, dah terima Islam, dah masuk Islam, tapi tak ada orang nak bimbing, ya Rasulullah. Tak ada pembimbing, yang nak bimbing kami semua. Boleh tak kamu hantar pembimbing, ya Rasulullah? Adalah beberapa kampung, mereka minta Nabi hantar, Nabi hantar sahabat-sahabat yang boleh membimbing, bimbing baca Quran dan sebagainya. Maka Nabi hantar 70 orang, sahabat yang kebanyakan penghafal Quran, penghafal Quran. Nabi hantar untuk pergi dakwah, bimbing kampung tersebut. Sayangnya 70 orang ni tengah jalan mereka tangkap dan mereka bunuh semua sekali. Mereka bunuh. Rupanya mari jumpa Nabi ni pembohong. Mereka tipu, nak helah pada Nabi. Mereka minta Nabi hantar utusan, padahal mereka ni nak khianat. Bayangkan 70 penghafal Quran mati semua, dibunuh. Ada kecuali ada seorang cedera yang berjaya lari dan beritahu Nabi SAW sampai di Madinah. Yang lain mati. Dan Nabi SAW bila dengar 70 orang sahabat ni mereka sanggup mari tipu Nabi, kononnya minta supaya hantar utusan nak bela, nak mengajar, rupa mereka nak bunuh. Setelah Nabi dengar, maka Nabi SAW setiap kali semayang, semayang maghrib, semayang subuh, Nabi baca kunut nazilah. Nabi baca kunut nazilah. Nabi minta, walaupun Nabi ni bu'istu rahmatan, Allah utus Nabi untuk bawa rahmat, tapi dengan peristiwa itu Nabi SAW doa pada Allah Ta'ala supaya Allah hancurkan kabilah tersebut, Allah musnahkan mereka. Wasallit alaihim kalban min kilab, ya Allah kamu hantarlah tentera-tentera daripada anjing-anjing kamu. Makna gambarkan bagaimana rasa kecewa, rasa duka cita, rasa marah Nabi. Sedangkan Nabi ni dibawa rahmat. Nabi Nuh AS 950 tahun dakwah, barulah dia minta doa pada Allah Ta'ala supaya Allah musnahkan. Pasal apa? Kerana yang ada ni makin hari makin merosakkan. Dan itu berlaku pada Nabi-Nabi di peringkat awal. Di peringkat awal. Manakala Nabi di peringkat pertengahan, macam Nabi Musa, Nabi Isa AS, dia Nabi yang walaupun Allah timpa bala, dia berdoa pada kaum dia. Adapun Nabi Muhammad, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Nabi dikatakan dalam sirah membaca kunut nazilah selama sebulan. Sebulan Nabi baca. Lepas tu Nabi berhenti berdoa. Nabi menghentikan doa, kerana Allah Ta'ala suruh Nabi jangan doakan kehancuran pada umat, tapi doalah rahmat kepada umat tersebut. Sebab tu kita doa ni laknat ni kepada Bani Israel, kepada Yahudi laknatullah, yang memang dilaknat oleh Allah Ta'ala, dia khitab dalam Quran. Adapun kepada orang lain yang kita nak marah ke dia, tak boleh doa laknat ke dia. Doalah hidayah ke dia. Doa hidayah. Bila berlaku pertembungan selepas zaman Khulafa Ar-Rashidin, bila Sayyidina Ali bin Abi Talib, bila Sayyidina Osman kena mati dibunuh, maka timbul konflik di kalangan umat Islam pada masa itu. Naik Sayyidina Ali, Ali pun mati kena bunuh. Maka umat Islam pada masa itu timbul
kumpulan-kumpulan yang berbagai. Ada 3 kumpulan besar. Satu kumpulan pengikut setia Nabi Sayyidina Ali bin Abi Talib yang kemudian jadi Syiah. Ada kumpulan Khawarij. Ada kumpulan yang mendoakan kelaknatan kepada dua-dua pihak dan sebagainya. Tapi bila naik khalifah-khalifah selepas itu daripada Muawiyah bin Abi Sufyan, daripada Yazid dan sebagainya, bila sampai zaman pemerintahan Umar bin Abdul Aziz, pada masa itu khutbah Jumaat ada doa laknat kepada keluarga Sayyidina Ali bin Abi Talib. Tapi ditukar oleh Umar bin Abdul Aziz. Sayyidina Umar bin Abdul Aziz mengekalkan doa untuk khalifah, sekali doa untuk raja-raja, mengekalkan doa untuk khalifah dan menukarkan doa laknat kepada keluarga Sayyidina Ali dengan ayat Quran. Innallaha ya'murukum bil adli wal ihsan. Sebab tu dalam khutbah tu ayat ni ada. Ada sampai sekarang ayat ni ada. Tempat itu asalnya zaman dulu waktu bertembung di antara umat pada masa itu ialah doa laknat kepada keluarga Sayyidina Ali bin Abi Talib. Bila Umar bin Aziz naik jadi khalifah, dia hentikan doa laknat, tukar dengan doa hidayah, mengekalkan doa kepada pemimpin, kepada khalifah dengan doa-doa yang baik. Supaya Tuhan beri hidayah. Bila pemimpin jadi baik, insya-Allah rakyat akan jadi baik. Sebab Nabi dalam Islam, bunuh ni last sekali. Perang ni akhir sekali. Tak boleh tidak baru berperang. Di Mekah 13 tahun, sahabat-sahabat Nabi diseksa, ada yang mati, ada diheret di tengah padang pasir, diseksa macam-macam. Tapi Nabi, Allah Ta'ala tak benarkan berperang. Tak benarkan perang. Ayat uzina lillazina yuqatiluna bi annahum zulimu turun di Madinah. Allah Ta'ala setelah tengok bagaimana musuh-musuh menyerang Nabi Madinah, akhir Allah izinkan berperang. Pasal apa diizin? Bi annahum zulimu, kerana kamu dizalimi. Bila dizalimi, maka Islam tak kompromi dengan orang zalim. Sebab tu bila Yahudi menzalimi umat Islam, saudara kita di Palestin, di Gaza, dunia mengarahkan, ulama-ulama mengarahkan dibaca Quran nazilah dengan niat kasar untuk Allah laknatkan Yahudi laknatullah. Ditimpa bencana bala kepada mereka, dihantar tentera-tenteranya, dimusnahkan segala kekuatannya dan diberi kemenangan kepada umat Islam. Maka kita begitulah. Setiap waktu kita baca doa Quran nazilah kerana mengambil sempurna peristiwa zaman Nabi. Tetapi diriwayatkan dengan riwayat yang sahih bahawa doa ini maksud daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka kan itu kita baca doa tersebut dengan azan, dengan niat. Ada pun yang lain, tugas kita ialah mengajak mereka, mendekatkan mereka, bukan melarikan mereka. Beri penerangan, bukan menerang, bukan menyerang. Itulah yang berlaku, insya-Allah. Sebagaimana doa Nabi, Allahumma hdi qaumi fa innahum la ya'lamun. Ya Allah, berilah hidayah pada kaumku sebab dia tak tahu. Sebab tu perlu Islam menang. Perlu kita mengkekalkan kemenangan Islam. Sebab mana-mana perintah Allah, kata Sayyidina Al-Khattab, mana-mana perintah dalam Quran, perintah Allah dalam Quran, tapi tak boleh buat. Tak boleh buat sebab tak ada kuasa. Tak ada kuasa menyebabkan perintah ada, arahan Allah ada, wajib kita buat, tapi tak ada kuasa nak buat. Bila tak ada kuasa nak buat, mesti berusaha untuk mendapatkan kuasa tersebut. Macam hari ni, bila ada pindaan, orang cabar enactment mahkamah syariah, mereka cabar ni kan ada kelompangan dalam undang-undang negara kita. Ada kelompangan, di mana kalau dah ada undang-undang dalam mahkamah sivil, maka kesalahan yang sama tak boleh dibicarakan di mahkamah syariah. Tak boleh. Kerana undang-undang tertinggi negara ialah undang-undang persekutuan. Undang-undang persekutuan. Undang-undang Islam bukan undang-undang utama. Bila bercanggah, contoh dalam bab liwat, dalam bab zina, mahkamah syariah, khalwat tu satu kesalahan. Tapi di mahkamah syariah tak ada undang-undang orang berzina. Kenapa? Sebab kesalahan jenayah tak boleh dibicarakan. Dalam kes liwat, ataupun dalam kes liwat yang sebagai contoh, ni dua-dua mahkamah ada. Mahkamah sivil pun ada, mahkamah syariah pun ada. Mahkamah syariah ikut pada syarak. Siapa melakukan liwat, walaupun dengan binatang, walaupun dengan
manusia sebagainya, maka dia akan dihukum sebagaimana hukum zina. Tapi di mahkamah sivil, orang melakukan lewat bukan satu kesalahan. Kalau dia suka sama suka, 18 tahun ke atas dan tak ada unsur paksaan, tak salah. Ya, dalam Ki Putera sebagai contoh, melawan mahkamah di Selangor, Kerajaan Negeri Selangor, disabit kesalahan di bawah kesalahan mahkamah syariah. Dia tak puas hati. Dia bawa kes dia kepada mahkamah sivil. Mahkamah sivil membatalkan keputusan mahkamah syariah. Ya. Batal. Pasal apa? Kerana undang-undang negara kita perlukan letakkan peraturan mahkamah sivil mengatasi mahkamah syariah. Sebab tu apa yang perlu kita buat? Kita perlu 2/3 majoriti. Ya? Kita perlu kuasa bagi meminda perlembagaan persekutuan. Dan kita bagi komitmen. Mana-mana kerajaan yang ada sekarang ni pun, kalau dipindah undang-undang, ya, peraturan di bawah undang-undang di parlimen, ya, untuk meletakkan, memberi kuasa pada kerajaan negeri, Dewan Undangan Negeri menggubal undang-undang di bawah peraturan mahkamah syariah, kita akan menyokong 100%. Walaupun dibawa oleh siapa sekalipun, kita akan sokong. Sebab dia perlu 2/3 majoriti. Selagi tak ada kuasa tersebut, akhirnya mahkamah syariah akan jadi masa. Bayangkan yang dibawa ni 20 kesalahan yang ada di mahkamah syariah, yang dapati ada juga kes ni dalam mahkamah sivil. Ya. Kalau diterima undang-undang ni, maknanya mahkamah syariah hanya boleh kahwin. Itu saja. Adapun kesalahan jenayah syariah, maka tidak boleh dibicarakan. Ya. 20 kes. Dan ini kalau mati hari, akhirnya kita duk bicarakan soal nak perkukuhkan mahkamah syariah, nak perkasakan undang-undang Islam. Tapi di satu pihak lain, ada pihak mula mencabar undang-undang di mahkamah syariah kerana dianggap undang-undang ini bercanggah dengan perlembagaan persekutuan. Ya, sebab tu dalam kes ini, tak mau kita tak ada pilihan. Ya, mesti berusaha untuk memenangkan Islam, memberi kesedaran kepada orang bukan Islam. Ya, orang kadang-kadang mereka ni takut sebab mereka tak kenal. Ya, mereka takut gelombang hijau, tengok hijau ni takut. Bahkan sekarang ni dunia nak hijau belaka dah. Ya, banyak negara sekarang ni nak green. Ya, procurement yang green, tenaga yang green. Ya, apapun kepada kita sahabat-sahabat sekalian, insya-Allah tanggungjawab kita yang besar ialah bagaimana untuk pastikan, ya, Islam tu didaulatkan sesuai dengan apa yang Allah sebut dalam Quran. Kita bukan nak lebih pun, nak biar betul dengan Quran. Macam kita menembak lah. Orang menembak ni, ya, senapang tu betul dah. Dia punya larah dia lurus dah. Tapi belum tentu kena selarahkan pemetik dia dengan ponek bat ujung dia punya larah tu dengan benda yang kita nak tembak, baru kena. Ya, kena betul. Hidup kita kena betul dengan Quran, betul dengan hadis, betul dengan perjalanan hidup, barulah betul dengan Islam. Ya, kalau tak betul, maka dia tak akan betul dengan Islam. Jadi hari ini, insya-Allah, tuan-tuan sekalian di Kemaman ni, saya pun duk fikir pasal apa Kemaman ni istimewa Tuhan bagi. Sampai 3 kali mengundi setahun. Ya, orang lain taklah sampai macam ni. Ya, ni 3 kali baru habis pilihan umum, mari pula pilihan negeri, mari pula pilihan kecil. Lepas ni bobol lah dengan Kemaman ni 4 lain pula. Ya, jadi kita hari ni insya-Allah kita akan sama-sama berhimpun. Ya, pagi ni kita ada munajat sikit dalam pukul 7.30 ni. Ya, di surau Taman Jaya ke? Ya, berkumpul situ. Taman Jaya. Ya, jadi kita solat hajat situ sebelum kita bergerak pergi. Ya, oleh kerana cuaca kita pagi ni agak, ya, mendung, ya, standby lah dengan payung masing-masing. Ya, dan insya-Allah mudah-mudahan pakkan kita tak lain tak bukan kita nak hantar satu calon. Ya, doa Allah Taala permudahkan urusan sebab hari ni hari penting. Dalam pilihan raya ni 4 je penting. Ya, pelancaran jentera pilihan raya, pengisytiharan calon, penamaan calon, pengundian. Ini pada perkara yang ketiga, penamaan calon. Ya, mudah-mudahan tak ada masalah dan kita akan hadir dengan adab etika yang baik. InsyaAllah mudah-mudahan Allah mudahkan urusan kita insyaAllah. Wallahualam. Yang saya sekatalah sepakat dua pada pagi ini. Ya, mudah-mudahan Allah Ta'ala mudahkan urusan kita. Auzubillah minasyaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah biralamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma zidna wa la tanqusna wa akrimna wa la tuhinna wa radna wa rada'na ya arhamar rahimin.
ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين اللهم يسر لنا أمورنا وأعظم به أجورنا ونضر به قلوبنا وأسر بأخلاقنا اللهم من الحق حقا وارزقنا اتباعه من الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم انصر الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والكافرين اللهم دمر أعداءك أعداء الدين اللهم انصر جيوش الموحدين اللهم انصر إخواننا في فلسطين اللهم انصر إخواننا في غزة اللهم ثبت أقدامهم اللهم ثبت أقدامهم وانصرهم على القوم الظالمين اللهم انصرهم على القوم المعتدين يا قوي يا متين يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين تقبل الله منكم.